Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang dikasihi Tuan Konsilatis, yang dikasihi Puan Hajah Aisyah binti Nayan, Ketua Sekolah Rendah Tukang Bendahara, yang dikasihi Encik Ahmad bin Nayan, yang dipertua PIBG bekas kan masih lagi bertua yang dipertua PIBG, Cik Malik Naik dan Ketua, yang dikasihi semua kaki tangan sekolah Rendah Tukang Bendahara, yang dikasihi dan dimuliakan waris pelajar. Hari ini petang kita raikan waris pelajar sebenarnya. Kita untuk waris pelajar, anak-anak yang kita kasih, anak pelajar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doktor ingat doktor seorang kat sini. Alhamdulillah doktor hadir ke sini dengan izin dan limpah kurnia Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Begitu juga tuan-tuan, guru, warga PIBG, warga pelajar hadir dengan limpah kurnia Allah Ta'ala. InsyaAllah momen yang luar biasa, momen yang barakah ini kita cuba kongsi bagaimana kita mampu untuk membuat satu ajakan paradigma dalam hidup kita dan kehidupan anak-anak kita, terutamanya kita sebagai warga muslim. Tidak dapat tidak, kita harus bercakap dalam lingkungan sebagai seorang muslim. Kalau kita hendak berjaya, kalau kita hendak luar biasa, kita hendak kebahagiaan, keselamatan, kita sebagai warga muslim, hamba Allah, wajib bercakap dalam lingkungan agama kita. Bagaimana kita apply agama kita untuk memberikan segala yang kita inginkan, baik di dunia atau akhirat. Mari sama-sama kita kongsi, kita wujudkan syurga di dunia. Tuan-tuan mau tak surga di dunia? Waris pelajar mau surga di dunia? Mau surga? Kalau tak nak surga, susah lah. Kita nak surga lagi di dunia. Kalau kita tidak mampu zahirkan surga di dunia, mana mungkin kita menikmati surga di alam akhirat? Itu penting kita faham. Hari ini kita memberi pelajaran kepada anak-anak kita semata-mata kerana kita kasih dan sayang pada mereka, ingin mereka selamat, ingin mereka berjaya, dan ingin mereka berbeza daripada kita. Kita tak nak sama macam mereka. Kita mahu mereka lebih baik pada kita. Dan kita ada tools, kita ada alat, kita ada perkakas bagaimana untuk memastikan anak-anak kita berbeza pada kita. Mungkin selama ini alat-alat ini kita pandang sepi saja, tapi hari ini mari kita kongsi bagaimana kita boleh menggunakan alat-alat ini yang pasti. Doktor garanti, jaminan 100% jaminan. Kalau tuan-tuan nak 200% pun doktor boleh bagi 200% jaminan. Kalau nak 1000% pun doktor berani bagi 1000% jaminan. Kerana doktor hanya memberitahu apa yang telah dijamin oleh Allah Ta'ala, pemilik sekalian alam. Hari ini doktor nak ada masa ringkas sedikit saja. Doktor nak kongsi bagaimana kita boleh berjaya. Bagaimana tuan-tuan boleh berjaya sebagai seorang muslim. Kita ada rukun Islam, kita ada rukun iman, dan kita ada ihsan. Ihsan peringkat yang tertinggi yang wajib kita alami. Ihsan ni bukan hanya semata-mata untuk orang-orang yang berilmu agama, ulama-ulama, wali-wali Allah. Dia untuk kita-kita semua. Apa itu ihsan? Sayyidina Jibril bertanya pada Nabi, apa itu ihsan? Ihsan itu kita merasai, kita menyembah Allah Ta'ala seperti mana kita melihat Allah Ta'ala. Kita lihat dah Allah.
Kita tanya ibu bapa yang dikasihi, guru, kita melihat atau tidak Tuhan kita? Lihat. Ha? Lihat Tuhan kita. Siapa berani kata dia tidak melihat Tuhan? Tidak melihat Allah SWT. Itu ihsan. Kalau tidak mampu lihat, kita yakin Allah melihat kita. Ini yang kita semua misinterpretation dan lupa, menjadikan kita satu Muslim yang lemah dan alpa, dan kita tidak tahu bagaimana untuk menggunakan masa yang suntuk di dunia ini, satu masa yang sukar, untuk mencipta keajaiban-keajaiban untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga kita, kebaikan masyarakat kita, kebaikan agama kita, negara kita, dan keselamatan. Ini yang kita nak tengok balik. Sebab benda ini yang kita lakukan, semua akan dapat manfaat, semua akan lalui, semua akan selamat. Kita diminta untuk melihat Tuhan kita Allah SWT dengan ciptaannya dan pengurusan. Allah Ta'ala memberitahu kita, kenali diriku, makrifat pada diriku dengan apa yang aku cipta dan apa yang aku lakukan, pengurusan, manajemen. Itu cara kita melihat Tuhan kita. Di sebalik ada kerajaan negeri Kedah, ada sekolah. Kita kena selalu hadirkan ada kerajaan Allah Ta'ala yang menguasai segala sesuatu, yang tanpa kehendaknya kita tidak mampu untuk melakukan apa pun. Ini penting untuk kita hadirkan. Nanti kita lihat bagaimana kekuatan bila kita menguasainya dengan tingkah laku kita, dengan keinginan kita, akhlak kita, dan perjuangan kita. Itu yang penting. Kita pergi di luar kotak lagi, luar kotak. Sebab penting sangat, kerana selepas alam ini semua sini akan berubah. Doktor akan bagi hari ni 40 hari untuk sekolah ni berubah, untuk semua yang hadir ni berubah, dan untuk doktor juga 40 hari. Kita cabar diri kita untuk berubah dalam masa 40 hari. Mau? Tuan-tuan mau? Waris pelajar yang Datuk kasih mau? 40 hari perempuan berubah, dan perempuan ubah keluarga, ubah anak-anak dalam masa 40 hari. Habis 40 hari, sambung lagi 40 hari, dan seterusnya sampai kita temui Tuhan kita. Kita kekalkan istiqamah apa yang kita telah ubah. Mari kita sama-sama melihat diri kita dan janji kita dengan Tuhan kita. Pastinya pertama-tama kita tahu rukun Islam ada 5. Kita mengucap 2 kalimah syahadat, kita solat 5 waktu. Solat adalah amalan yang pertama-tamanya dikira. Kalau solat okey, hak lain insya-Allah akan dikira selanjutnya. Kalau solat problem, hak lain Allah Ta'ala tak apa nak pandang. Sebab itu hari ini Doktor nak tekan kepada kita semua, apa kualiti solat kita? Apa kualiti solat kita? Kita diminta untuk lelaki bersolat berjemaah di masjid. Sebab kita kena faham dari segi tauhid ketuhanan kita, yang hadir di masjid itu, yang minta hadir ke masjid, di musola atau di mana tempat kerja, sebaiknya waktu-waktu adalah Tuhan pemilik alam, big boss, kita punya majikan. Kita ingin ke semua kepunyaannya, tapi di saat dia hadir, kita tidak peduli padanya. Sedangkan semua yang kita hendak berada di dalam kekuasaannya. Nampak? Korban nampak? Bagaimana untuk mengubah, mencapai apa kita nak. Pertama, solat. Lelaki solat di masjid 5 waktu. Memang permulaan agak sukar, tapi hari ini kita cabar. Kita buat satu diagram. Ibadah pertama, solat 5 waktu, lelaki di masjid. Hari ini kita list down apa-apa yang belum kita, yang kita ingini, yang kita belum miliki. Pokok hadis pelajar banyak yang nak miliki, doktor pun banyak yang nak miliki. Hari ini kita catat satu persatu. Kita mula mengadu dengan Tuhan kita. Ini yang kita nak, 1, 2, ada 100 catatan apa yang kita nak hari ini. Boleh? Boleh. Kita janji hari ini kita nak berubah dengan Tuhan kita mulakan dengan solat. Kalau wanita, kita solat awal waktu. Wanita tidak dituntut ke masjid, tapi awal waktu
ditutup. Itu kualiti solat yang kita hendak lakukan sekarang. Begitu juga anak-anak kita, saudara-saudara kita lakukan di kita. Benda ni susah kan? Mudah. Memang susah. Memang susah. Tapi kita ada keinginan yang luar biasa daripada pemilik alam ini. Dan kita mahu keinginan kita ni difulfill oleh Tuhan kita. Dan asas untuk Allah Ta'ala menilai kita adalah solat kita. Boleh? Hari ini solat ubah. Kalau dulu solat bukan berjemaah, akhir waktu, cepat-cepat kita solat di masjid. Bila kita solat di masjid, utamanya berjemaah, dia akan dapat satu feel yang luar biasa, berbeza. Kalau kita kat rumah, kita tak boleh buat solat sunat, qabliyah dan ba'diyah, kita tak boleh buat. Solat tahajud masjid kita tak boleh buat. Tapi kalau kita pergi masjid, confirm kita boleh buat. Dan solat itu confirm ada sayapnya. Solat tu ada sayapnya. Ba'diyah dan qabliyah tu ialah sayapnya. Solat tanpa sayap susah untuk terbang ke berjumpa dengan Tuhan. Itu cara kita untuk berbeza dengan sebelum ini. Bukan kita nak berbeza dengan orang lain, kita nak berbeza dengan diri kita sebelum ni. Sebelum ni solat rumah-rumah, seorang-seorang, tak ada ba'diyah, tak ada qabliyah. Solat kita tergantung, tidak boleh melayang ke langit. Kemudian kita mula belajar khusyuk dalam solat. Utamanya solat awal waktu dan berjemaah. Itu rahsia kemenangan kita. Kedua, kita ada kitab Al-Quran, mujizat. Mujizat ni bukan saja untuk Nabi kita, baginda Nabi yang kita kasih, kita cintai. Mujizat ni Allah Ta'ala beri untuk kita, umatnya. Cukup luar biasa. Apa yang diinginkan pasti dapat. Sebab itu hari ini belajar, kalau tak pandai belajar lagi, doktor pun belajar lagi. Kalau dah pandai, baca. Baca sekurang-kurangnya 2 muka surat satu hari. Kalau boleh 1 juz satu hari. Doktor mengamal 1 juz satu hari. Dalam merangkak-rangkak, doktor pun tak pandai. Tapi keinginan, kena yakin. Iman, yakin. Ilmu, amal dan yakin, menunggu kurnia Allah Ta'ala, keajaiban-keajaiban kasih sayangnya. Kalau belum diberi lagi, terus patuh, amal, istiqamah. InsyaAllah pemberian Allah Ta'ala cukup cepat. Ini yang doktor nak kongsi. Sebab doktor nak semua di sini berubah. Waris pelajar berubah, anak-anak berubah, guru berubah, PIBG berubah. Baca Al-Quran. Sebelum baca Al-Quran, tanda apa yang belum dimiliki. Sudah habis surah Al-Baqarah, tengok apa yang Allah Ta'ala dah beri. Sudah habis surah Ali Imran, tengok apa yang Allah Ta'ala dah beri. Sudah habis surah An-Nisa, tengok apa yang dah beri. Confirm apa yang perempuan nak Allah Ta'ala beri. Ini sudah berlaku pada orang-orang saleh dulu, sudah berlaku pada doktor, dan akan berlaku pada semua umat Muslim yang beragama Islam. Buatlah. Boleh buat? Sanggup? Sanggup istiqamah 1 juz satu hari? Jangan 1 juz satu hari, esok tak buat. Buat sekadar mampu dulu, 2 muka surat satu hari. Biar kita rasa lazat. Dalam beragama, dalam beramal, bila dipilih oleh Allah Ta'ala akan sediakan ruang dan masa, kelazatan, keinginan untuk kita mengamal diri kita. Itu luar biasa. 2. Solat berjemaah dan baca Al-Quran. Hari ini kita mulakan 40 hari. Tengok lepas 40 hari, kalau tuan-puan tak ada perbezaan, tuan-puan pergi kat office doktor, tuan-puan penampar doktor. Doktor sanggup kena tampar. Semata-mata untuk meyakinkan tuan-tuan ini adalah tauhid. Ini adalah mengenal Allah. Ini adalah agama yang kita anuti. Ini adalah satu dimensi perubahan paradigma. Doktor sanggup kena tampar kalau tak ada perubahan berlaku pada perempuan yang doktor kasih. Tapi confirm doktor tak kena tampar. Sebab ini janji Allah.
Masya Allah. Ada yang bukan Muslim sini? Ada? Doktor mohon maaf, Doktor beri banyak tausiah sikit pada yang Muslim, boleh ya? Benar ya? Terima kasih banyak. Kalau yang baik tu boleh amalkan juga. Nah? Yang ketiga, apa yang Doktor describe ini adalah 7 sunnah Rasul. Rasul banyak sunnahnya, tapi kita nak gali, kita nak amal 7 sunnah utama Rasul. Sebab 7 sunnah utama Rasul ni kalau kita amal, dia memberi perubahan luar biasa pada kita, pada sekitar kita, pada ummah. Itu yang penting. Sebab kalau kita amal sunnah-sunnah yang kecil, perubahan ada tapi mungkin tidak terkesan pada diri kita dan tidak terkesan sangat pada orang lain. Jadi bila tak terkesan, dah amal 10 tahun tak ada kesan, kita rasa mengamal sunnah Rasul tak ada apa-apa masalah, tak ada apa-apa kebaikan. Kita silap, kita pergi ambil sunnah-sunnah yang kecil-kecil. Kalau lelaki dia ambil sunnah kahwin 4, dia cari masalah. Sebab dia berdoa untuk kahwin 4, isi dia berdoa untuk suami dia kekal dengan dia saja. Jadi doa tu sudah bertemu di langit. Bila bertemu akan serabut. Bila naik ke atas serabut. Malaikat pun tak tahu hak mana satu. Kolek jadi masalah. Jadi ambil sunnah 7 sunnah Rasul, hak utama. Solat berjemaah, tadarus Al-Quran dan mengamalnya, memahaminya dan mengamalnya. Ambil 100%. Tak kisah orang lain tak nak ambil, kerajaan tak nak ambil, negara pemimpin tak nak ambil, tak kisah. Kita ambil, individu ambil. Bukan kita nak masuk esok dalam kubur sekali dengan pemimpin kita. Kita akan masuk seorang-seorang. Kalau pemimpin mari hormat kat kita pun, kalau Perdana Menteri mari pun, dia mari setakat kubur tu lah. Dia baca tazkirah, bagi Al-Fatihah sedekah, dia akan balik. Dia tidak akan duduk sama kita dalam kubur. Kalau dia duduk sekalipun, dia tidak akan merasai apa yang kita nak rasa. Sebab itu buat untuk kita. Bila kita buat untuk kita, kita mula buat untuk orang lain. Itu Islam. Itu indahnya Islam. Bila kita buat amalan-amalan Islam untuk kita, kita mula buat untuk orang lain. Bila kita buat untuk orang lain, kita buat untuk kita. Kita buat untuk orang lain 10, orang Ta'ala baik kat kita 100 ataupun 1000 ataupun beberapa banyak yang nak bagi, dia punya suka. Sebab dia sudah suka pada kita. Itulah konteks Islam. Luar biasa. 40 hari solat berjemaah. Cabar diri kita. 40 hari baca Al-Quran. 40 hari kita bertahajud. Sunnah Nabi utama adalah tahajud. Berapa ramai yang bangun malam sebulan sekali? Boleh kat tangan? Bangun malam sebulan sekali. Akak-akak memang bangun malam, tapi bangun malam buat kuih, buat nasi lemak. Alhamdulillah. Tapi sebelum buat nasi lemak tu, solat dulu tahajud 2 rakaat. Berbeza. Bangun malam tak solat, bangun malam tak baca Al-Quran, bangun malam tak beristighfar, tak selawat. Dan bangun malam lakukan amalan-amalan ini dan lakukan amalan rutin kita sebagai manusia, berbeza. Kalau tak buat, kita buat hari ini, bertahajud. Mulakan dengan 2 rakaat yang mudah. Lepas tu berzikir sedikit. Dan jangan lupa memohon apa yang kita nak. Saat malam dan saat Allah Ta'ala turun ke langit dunia, melihat mana hamba-hambanya yang ingin sesuatu. Kalau ada dosa ingin diampuni, akan diampuni. Kalau ada kehendak ingin dikabuli, akan dikabuli. Percayalah, setiap malam ada waktu untuk kita miliki apa yang kita hendak. Ini yang doktor lakukan hingga doktor jadi jutawan. Ini rahsia doktor. Doktor mulakan pada 2004. Setelah hospital doktor diuji, ada sedikit persaingan perniagaan, dalam kebidanan sikit kuat, bisnes merudum. Doktor musabah diri, doktor cari jalan pulang. Doktor cari Tuhan yang hilang. Tuhan hilang daripada diri doktor. Doktor cari. Dan bila doktor cari, Allah Ta'ala hadir dan doktor dapat menukar doktor menjadi mati milenial. Bukan saja mati milenial, Allah Ta'ala pilih doktor untuk bercakap pasal dakwah, ingin berkongsi, ingin memberi. Kenapa doktor ingin memberi? Sebab doktor faham ini satu bisnes. Satu bisnes dengan pemilik alam ini
yang garanti tak akan rugi. Sebab tu doktor beri, dia dah jamin dalam Al-Qurannya, dalam firmannya, bagi satu dia bagi 10, bagi satu dia bagi 70, bagi 100, bagi 700, ataupun bagi whatever amount yang nak bagi. Itu kita cakap dalam konteks back to back. Tahu back to back? Duit, kita cakap pasal wang, keuangan. Kita tak cakap pasal manfaat lain. Manfaat lain, kecintaannya, kasih sayangnya, keredaannya, keredaan makhluknya, cinta makhluknya. Kita tak cakap lagi pasal itu, kita tak sentuh janji surganya. Dan sedekah boleh memadamkan api neraka. Tuan-tuan percaya? Guru, waris pelajar edukasi percaya boleh memadamkan api neraka? Boleh. Sedekah boleh memadamkan api neraka. Percaya? Apalah sangat api kemarahan kita berbanding dengan api neraka. Kalau kita sedekah, kita tolong saudara kita, kita ambil hal saudara kita peduli saudara kita peduli ummah kita peduli agama kita, kasih sayang akan melata di sekitar kita, di bumi kita. Subhanallah. Dan yang luar biasa, jaminan bukan daripada makhluk, bukan daripada kawan kita, bukan daripada jiran kita, bukan daripada anak kita. Jaminan daripada Allah. Jaminan beri balik daripada Allah. Ini yang luar biasa. Ini yang doktor jumpa. Bila jaminan pada Allah, berani kita kata Allah Ta'ala akan kita tipu? Berani? Allah Ta'ala mungkin janji? Berani? Allah Ta'ala miskin, tak dapat beri apa kita nak? Berani? Kita tak berani. Dan itu adalah satu pendustaan. Allah Ta'ala mampu memberi apa sahaja kita nak. Malah dia akan beri lebih daripada mampu kita fikir dan gambarkan. Itulah syurga. Di syurga kita niat dapat dah. Tapi di dunia akan terjadi saat kita ingin dan kita dapat. Bila mana kita mengamal, taat pada Allah, taat pada Rasul, menulung agamanya, dan kita utamakan 7 sunnah Rasul. Kenapa kita utamakan 7 sunnah Rasul? Kerana kita ingin berakhlak, akhlak Rasul, akhlak Al-Quran. Ini semua yang kita inginkan dan inginkan ini kerana kita ingin kebahagiaan, keselamatan dan keajaiban di dunia untuk kita. Dan setelah kita dapat keajaiban, dengan izin Allah, dengan cinta Allah, dengan kurnianya, dengan pedulinya, dengan kasih sayangnya, dia taburkan pada kita kasih sayang. Kita tak senang hati kalau kita tidak menyayangi, memberi, menolong orang lain. Luar biasa. Luar biasa. Kalau sebelum ni kita jadi insan-insan penganut agama Islam yang tidak boleh melihat orang lain senang. Jiran kita sebelah senang, kita getah kat sini. Getah. Boleh? Ha? Akak-akak kalau jiran sebelah ada TV 60 inci, dia tengok 60 inci, dia kat rumah ni dia getah, demam. Suami balik tengok dia demam. Sebab dia tak boleh tengok sebelah sana TV sudah 60 inci, TV set baru dan sebagainya. Macam mana ni? Itu fitrah kita. Kerana kita tidak mencari titik tolak jiwa yang hening dan bersih. Ada alat untuk menyuci jiwa kita. 7 sunnah Rasul. Tahajud. Yang keempat, sedekah. Sedekah ni konteksnya luas. Dan sedekah yang utama adalah sedekah dengan harta. Harta utama. Sebab harta ni susah kita nak beri. Kalau sedekah tenaga, mudah. Hari ni semua boleh hadir untuk sedekah tenaga. Betul? Betul? Tapi hari ni doktor nak suruh sedekah sedikit wang ringgit untuk sekolah. Di akhir ucapan doktor minta sedekah untuk sekolah. Boleh? Boleh? Alhamdulillah. Dan dapat hidayah petunjuk untuk di doktor dan untuk semua. Sedekah. Dan doktor minta kat sini sedekah kita combine dengan tahajud. Kenapa kita nak sedekah combine dengan tahajud? Kalau tuan-tuan cek dalam firman Allah Ta'ala, gesaan Allah Ta'ala untuk solat dan zakat sentiasa bersama. Kalau tak silap itu lebih pada 33 kali Allah Ta'ala mention dalam Al-Quran solat dan zakat. Namun dalam surah Sajadah Allah Ta'ala precise dia. Ayat ke-15, ayat-ayat ke-13, 14 semua penuh dengan ugutan-ugutan pada mereka-mereka yang ingkar akan perintah Allah. Di mana Allah Ta'ala kata di ayat 14, tafsirnya dia mudah tuan-tuan. Kalau
kita tidak mengenal Allah di dunia ini, jangan harap Allah Ta'ala akan kenal kita di akhirat. Itu di dunia engkau tidak melihatku, tidak bersamaku, aku tidak bersamamu di akhirat. Di ayat yang ke-15 Allah Ta'ala memberitahu description siapa itu hamba-hambanya yang hamba-hambanya yang beriman. Kita nak jadi macam Allah Ta'ala kata ni. Bukan doktor kata, Allah Ta'ala kata kita nak jadi macam ni sebab kualitas dia luar biasa. Kita dapat luar biasa perhatian dari Tuhan kita. Hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman itu bila mereka disebut dibaca ayat-ayatku, mereka akan menggelumpur, tersungkur, dan mereka bertasbih memuji Tuhan. Kita cek diri kita. Adakah kita bila membaca ayat-ayat Allah, jiwa kita merasa pilu, gemetar, takut, sedih, malu dan sebagainya? Adakah kita mengalami perasaan ini? Kalau kita mengalami, alhamdulillah. Dan kita mengalami berapa kali dalam setahun? Kalau sekali tak cukup. Kita nak mengalami setiap saat, detik dan detik. Bila disebut nama Tuhan kita, kita menggelumpur ketakutan. Ini tahap kecintaan, tahap makrifat, tahap iman yang luar biasa kita dengan Tuhan kita. Ini antipati kejayaan kita di dunia. Dan di dalam ayat ini Allah Ta'ala describe, hujungnya dikunci dengan mereka tidak sombong. Mereka tidak sombong. Kualitas mereka yang mengenal Tuhan itu, mereka tidak sombong. Kenapa doktor nak kongsi kat sini? Penyakit sombong ni penyakit yang cukup bahaya. Contoh yang paling sinonim kita ialah iblis. Iblis memiliki semuanya, memiliki ilmu, memiliki segala kekuatan, memiliki kesempurnaan. Tapi penerakan iblis bukan kerana tidak menidakkan Allah, hanya kerana sombong, ingin menghormati ayahda kita Nabi Adam AS. Sombong tidak boleh ada dalam jiwa kita. Hari-hari kita kena cek dan kita kena basmi sombong dalam jiwa kita. Tuan-tuan yang dikasihi, boleh? Tuan-tuan boleh? Masih nak dengar lagi? 40 hari kita cabar diri kita. Dan kita bersyukur Allah Ta'ala mengajar kita ubat yang paling mustajab, paling mujarab untuk membuang sombong dalam diri kita adalah tahajud dan sedekah. Masya Allah. Ini doktor nak cakap. Kalau perempuan boleh bertahajud, perempuan tak bersedekah, perempuan di sisi Allah Ta'ala munafik. Ini kita cakap pasal kedekatan kita dengan Tuhan kita. Munafik seorang yang bertahajud tapi di siang hari dia tidak mampu bersedekah dan menolong ummah, menolong agama, menolong kawan-kawannya. Munafik ni Allah. Adakah kita sampai ke tahap ni hari ni? Kalau tak sampai, ayo mulai hari ni kita sampai. Kita tak payah tunggu setahun baru nak sampai. Kita boleh sampai, kita terjun dalam apa ni, pool yang doktor cakap ni. Terjun, ini pool yang selamat. Ini pool yang selamat. Kita bawa perempuan doktor kasih terjun dalam pool yang selamat, kolam yang selamat. Terjun, ayo terjun. Tahajud malam ni dan sedekah esok. Berapa banyak sedekah? RM1. Okey, RM1. Tapi tiap-tiap hari RM1. Bila jumpa orang masalah, tak sedar hati tangan nak beri. Orang minta, ada orang minta sesuatu kita faham. Ini bukan masalah, ini rezeki yang datang. Rezeki. Sebab kita nak banyak, Allah Ta'ala minta sikit. Masya Allah. Faham maksud doktor? Kita nak banyak, tuan-puan nak banyak. Mungkin nak RM10,000. Allah Ta'ala tak minta RM10,000 tuan-puan. Allah Ta'ala hantar satu hamba Allah minta RM3 saja. Mampu tak tuan-puan layan dia, beri dia dengan penuh ikhlas kerana melihat Allah Ta'ala yang hadir dan memuji kita sejauh mana kita faham tauhid dengan Tuhan kita. Dan hari ini kita beri RM3 pada satu hamba, esok Allah Ta'ala beri RM10,000 pada kita. Ini yang berlaku. Inilah Islam, inilah keajaiban. Sebab itu solat hadir dengan zakat, solat hadir dengan sedekah. Kerana inilah kesempurnaan ibadah, kesempurnaan iman. Dan inilah ekonomi. Allah Ta'ala bagi cara ekonomi Islam, tapi kita tinggalkan ekonomi yang Allah Ta'ala cadangkan kepada kita. Kita ikut ekonomi sekular, kita ikut ekonomi kufur, dan akhirnya kita memusuhi Tuhan kita kerana kita berada di dunia yang penuh dengan masalah dan kepayahan.
Tuan-puan, wali pelajar yang terkasihi, dalam tafsir surah Muhammad ayat ke-38, ayat yang last sekali, Allah Ta'ala memberitahu sikap-sikap mereka-mereka yang bakhil dan kedekut ini. Mereka yang bakhil dan kedekut ini adalah mereka-mereka yang bila Allah Ta'ala minta sedikit untuk agamanya, untuk menolong orang lain, menolong kawan lain, menolong agamanya, mereka berpaling dan mereka menjauhi, mencemuh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala bagi warning pada mereka-mereka ini. Allah Ta'ala kata, aku maha kaya lagi terpuji, engkau yang miskin lagi memerlukan. Jika engkau bersikap yang sedemikian bakhil, tunggu aku akan hapuskan kaum-kaum yang bakhil ni, dan aku akan gantikan dengan mereka yang tidak bersifat demikian. Ini satu amaran yang luar biasa. Dan ayat ini betul-betul menjadikan kita gemetar dan takut untuk melalui hari-hari tanpa sedekah, hari-hari tanpa menolong agama Allah, sama ada kecil ataupun besar. Allah Ta'ala yang hadir memberi kepada kita, memesrakan kita, memanjakan kita, dan menjaga kita, dan memilih kita. Hari ini jadikan hari pertama kita lalui hari-hari. Tiada hari tanpa, tiada malam tanpa tahajud, dan tiada siang hari tanpa sedekah. 40 hari cabar tuan-puan. Tengok apa yang perempuan dapat. Back to back. Kita cakap pasal keuangan, masalah duniawi, bukan duniawi, duniawi. Bukan duniawi itu penyanyi duniawi, duniawi, dunia kita lah. Okey, sedekah. Pada ayat ke-16 Allah Ta'ala bagi solution sedekah tahajud. Ayat ke-17 Allah Ta'ala beri jaminan. Adakah sama mereka yang bersedekah bertahajud dengan mereka tidak bertahajud? Ayat ke-18 surah Sajadah Allah Ta'ala confirm lagi, mereka yang bersedekah bertahajud akan diberi syurga naim. Sampai macam tu sekali Allah Ta'ala offer kat kita. Tak faham kah? Tak faham kah kita? Mengapa kita memilih cara-cara yang sukar untuk mendapati kebaikan, keajaiban, kejayaan yang kita hendak di dunia yang fana ini? Okay. Tahajud, solat berjemaah, tadarruk Al-Quran, sedekah. Satu lagi, solat juga, solat duha. Solat duha, solat di awal pagi. Habis satu waktu imsak, ada lag lebih kurang 20 saat, itu waktu Isra. Sekarang sekitar 7:30, 7:40 Isra. Boleh solat Isra. Kemudian tu bersama dengan solat duha. Solat duha ni Allah Ta'ala bagi khas untuk kita umat Islam, untuk menjamin rezeki kita dan memberi keampunan pada kita. Masya Allah. Tuan-puan tahu apa fadilat solat duha? Tahu? 2 rakaat solat duha Allah Ta'ala hapuskan sebanyak mana buih lautan pun dosa kita. Luar biasa. 2 rakaat. 4 rakaat Allah Ta'ala confirm beri kepada kita rezeki. 6 rakaat Allah Ta'ala kata dia cukupkan semua kita hendaki pada hari itu. 8 rakaat Allah Ta'ala kata kita hamba-hamba yang golongan-golongan yang taat dan bertaubat. Allah Ta'ala cop kat kita. Ini hamba bagus, duha 8 rakaat, dia termasuk hamba-hamba yang bertaubat, hamba-hamba yang taat. Dan hamba-hamba ku bila esok meninggal, sila masuk melalui pintu duha. Pintu duha di syurga, ada pintu duha, boleh masuk melalui pintu duha. Masya Allah. Dan jika kita buat 12 rakaat setiap hari, Allah Ta'ala bangunkan mahligai di syurga. Bayangkan tuan-puan, para wapak yang terkasihi, kalau kita ada mahligai di syurga, takkan kita tak boleh, kita guna akal kita yang singkat ni, takkan kita tak boleh pergi tengok mahligai kita. Takkan Allah Ta'ala begitu kedekut tak nak bagi kita tengok mahligai kita. Masuk saat, ya Allah nak masuk saat mahligai ni. Mungkin kita tak terpilih sebagai calon surga, tapi kita ada mahligai di surga kerana kita mendirikan solat duha 12 rakaat. InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri kita peluang melawat mahligai yang kita bina melalui 12 rakaat solat duha. Dah kita masuk, kita buat style macam Nabi Idris lah, tak nak keluar kan? Dah masuk mahligai kita nak keluar lagi.
Kita mungkin minta tak nak keluar dah, dan Allah Ta'ala yang dengan izin limpah kurnianya pasti izinkan kita berada di malaikat kita. Subhanallah, luar biasa tuan-tuan. Hidup ni enteng, orang India sampai enteng, mudah hidup ni, cukup manis dan lazat. Apa pun kita, siapa pun kita, di mana pun kita sekarang ni, cukup mudah dan lazat, dan kita boleh pergi ke sana, ke mana yang akal, fikiran, mimpi kita inginkan, kita boleh pergi. Kalau tuan tak percaya, puan tengok 10 tahun lepas, berapa banyak yang puan sebab masalah sekarang ni puan tak list down, tak catat apa hak nak. Jadi kalau dah 10 tahun lepas nak, sekarang ni dah dapat, tak rasa apa dah. Sebab tu hari ni catat apa yang tak ada lagi, apa hak nak, supaya kita boleh tengok. Kalau dulu 10 tahun baru dapat, tapi setelah mengamal 7 sunnah Rasul, kembali pada agama, kembali pada taati Allah, taati Rasul dan meneluk agamanya, 10 tahun jadi 2 hari. Itulah keajaiban. Dan bila kita mengalami keajaiban, tiada orang yang ingin membiarkan keajaiban ini hilang daripada pandangan mata dan genggamannya. Tidak ada orang. Takut. Keajaiban, kemudahan. Orang bagi kemudahan, kita nak biar kemudahan itu hilang. InsyaAllah dengan rahmat Allah tidak akan berlaku. Maka jadilah kita continuously, istiqamali hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman, beribadah, taat dan berjiwa Al-Quran, berakhlak Al-Quran dan menolong agama Allah, penuh taburan kasih sayang, tolong menolong, redha, sabar, maafkan kesalahan orang lain, maafkan kesalahan musuh kita, maafkan kesalahan musuh kita, malah membantu musuh yang kita zalimi kita, membantu musuh yang zalimi kita. Musuh zalimi kita di segi kewangan, kita hilang wang beringgit, wang berjuta ringgit, kita hilang anggota, kita hilang saudara, tapi kerana kita memilih Allah, kita membantu musuh kita, Masya Allah, musuh kita akan mendapat hidayah melalui kita. Inilah akhlak Al-Quran, akhlak Rasulullah SAW. Kalau berlaku pada Rasulullah, boleh berlaku pada kita, walaupun bukan 100% skala Rasulullah. 0.1%, Alhamdulillah. Jadi apa masalah kita pada di dunia sekarang? Apa masalah kita dengan anak kita? Masalah kita tak kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Solat duha, kemudian kita beristighfar, astagfirullah, dan apa-apa cara istighfar. Istighfar bukan saja dengan mulut. Tak cukup istighfar dengan mulut, tengok orang lalu, teruk dia tu. Tak cukup. Istighfar dengan lidah kita, dengan hati, dengan akhlak kita. Dan insya-Allah kalau kita buat semua 6 ni, dah jadi akhlak sunnatullah, akhlak sunnah, akhlak Al-Quran, akhlak sunnah Nabi. Kita mampu pula diberi Allah Ta'ala mampu menjaga wuduk setiap saat dan ketika. Ini luar biasa. Doktor pun tak mampu nak jaga wuduk lagi setiap masa. Ambil habis, tak ambil tak apa. Bila ambil habis, dia ada terasa nak macam-macam, dia main pusing, kan? Bila ambil, kalau tak ambil wuduk tak apa, tak ada apa-apa. Mungkin jin, mungkin syaitan, tak tahulah. Tapi itu cobaan. Tapi insya-Allah dengan istiqamah 6 sunnah utama ini, Allah Ta'ala bagi yang last sekali mampu menjaga wuduk. Doktor sudah mengeluarkan lebih pada 26 juta saving doktor untuk survival business. Dan doktor kehilangan sale lebih pada 100 juta dalam tempoh setahun lebih. Luar biasa ujian Allah Ta'ala. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang mencari. Luar biasa teman-teman. Bersedialah untuk diuji dan bersedialah menikmati kelazatan, kedekatan, pemberiannya. Tapi hari ini tuan-puan, insya-Allah doktor saja baru saja bersama dengan perniagaan baru yang doktor usaha hampir 1 tahun. Hari ini, kemarin kita sudah sign kontrak. InsyaAllah hari ini kita pakai doa, tuan-puan pakai doa lepas ni. Kalau dengan izin Allah Ta'ala akan beri balik rezeki kepada doktor. InsyaAllah bermula pada tarikh ni 1 tahun doktor punya jualan 3.6 bilion ringgit. Luar biasa. Ini bukan kita angan-angan, ini bukan kita pasal sombong. Ini nak cakap pada puan-puan yang doktor kasihi, kita boleh jadi apa yang kita nak.
Asalkan benda tu logik akal. Kalau perempuan, kalau akak nak ada sayap nak terbang, tak boleh lah. Sebab tu bukan manusia biasa nak terbang pakai sayap. Tapi kalau nak benda yang dalam konteks kita mampu miliki, Allah Ta'ala akan sediakan untuk kita. Tapi bersedia untuk mencarinya, sungguh-sungguh, no kompromi. Dan Allah Ta'ala akan beri sehingga tuan-puan menjadi hamba yang dipilih untuk memberi ejen hidayah pada hamba-hamba lain. Luar biasa, dipilih luar biasa. Rasul dipilih, ulama-ulama besar dipilih, dan kita juga boleh dipilih untuk menjadi orang-orang pilihan, ejen Allah Ta'ala untuk manfaat hamba-hambanya yang lain. Luar biasa tuan-tuan. So hari ini dengan 7 sunnah Rasul, segalanya berkemungkinan. Boleh hari ini mulakan 40 hari amalkan 7 sunnah Rasul. Siapa yang nak mula boleh angkat tangan. Nak berani cabar diri, angkat tangan. Siapa berani angkat apa ni, nak cabar 40 hari 7 sunnah Rasul, ingin berubah, angkat tangan. Banyak tak nak jadi sini. Apa nak malu tuan-puan? Kita nak buat benda yang mendekati Tuhan kita. Angkat tangan siapa yang nak berubah. Alhamdulillah. Maaflah doktor paksa sikit. Kalau tak paksa malu-malu. Malu-malu ni buang. Doktor sebenarnya malu duduk kat depan ni. Doktor malu nak cakap macam ni, malu sebenarnya. Tak tengok doktor malu. Doktor malu. Tapi sebab kerana nak beri kebaikan, kongsi, doktor buang malu tu. Okey tuan-puan, asalnya boleh ya, 7 sunnah Rasul, 40 hari kita berubah. Kalau ada masa pagi balik betul, kita table apa berlaku pada kita masing-masing. InsyaAllah akan berlaku keajaiban pada diri kita dan pada anak-anak kita. Hari ini kesempatannya ada, doktor nak mohon kita bagi majlis ini barakah, kita berdoa sedikit. Doktor akan doa ringkas saja. Tuan-tuan aminkan doa doktor. Aminkan doa doktor. Kemudian tuan-puan tolong doakan pada doktor. Doktor, tuan-puan doakan semoga istiqamah, jadi hamba Allah yang bertakwa, beriman, jadi peniaga fi sabilillah. Semoga perniagaan doktor dirahmati dan berjaya. Itu. Dan kemudian tuan-puan pilih pasangan dekat tuan-puan. Akak pilih yang akak sebelah, tanya hati ke hati, bisik, you nak apa yang paling you nak sekali apa? Beritahu apa yang paling nak sekali. 2 atau 3 lah. Kalau banyak sangat susah juga. Puan-puan yang sebelah tu doakan sungguh-sungguh supaya apa yang nak oleh kawan kita sebelah tu pada Allah Ta'ala. Betul akan aminkan kat situ. Boleh ya? InsyaAllah. Ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Qayyum ya Halim ya Aziz ya Wahid ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin ya Rahman Rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman ta'aman asyaman ta'alil qawli wa faradi bil kharawat bil habati wa tanadi fi wa asna astaqam wa karimin pada ali wa sahbihi wa sallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah itu kami, Kau berkatlah majlis PABG kami hari ini bersama dengan warga sekolah, waris-waris pelajar dan anak pelajar. Ya Allah, ya Allah, kami berkumpul untuk menandatangan, ya Allah, memohon limpah rahmat, taufik hidayah, ya Allah. Jadilah kami semua dari sini Allah sebagai hamba-hamba yang beriman, bertakwa, ya Allah. Dan jadilah cita-cita kami untuk mentaati-Mu, mentaati Rasul-Mu yang menulur kami. Cita-cita kami untuk minta ilmu, ya Allah, minta ilmu sungguh-sungguh, minta ilmu sungguh-sungguh, tidak ta'ala, menyintai Rasul-Mu, ya Allah, lebih sekali-sekalinya, ya Allah, yang minta ya kamu, menular kamu, ya Allah. Ya Allah, kami, Kau beri taufik hidayah pada kami, agar terbuka hati kami hari ini, ya Allah. Kami mengamal sungguh agama-Mu, ya Allah. Kalau bukalah pintu-pintu rezeki kami, ya Allah, bila kami bertahajud, ya Allah. Kalau bangkalah kami di sisi makhluk kalimu, ya Allah. Kalau hijabahlah segala dosa, ya Allah, dan segala doa kami, ya Allah. Kau beri segala apa kami pinta, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, Tuhan kami,
Jadilah kami, jadilah buka hati kami ya Allah, senang dalam bersedekah ya Allah, suka kasih sedekah ya Allah, yakin dalam sedekah ya Allah, yakin akan janji-janji-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, jadilah kami sama ampun padamu ya Allah, beristighfar ya Allah, berselawat ya Allah, bertasbih mujibulah, bertasbih pagi dan petang ya Allah, bertasbih siang dan malam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, dengannya itu ya Allah Kau sanggup mengampuni dosa kami semua, apa juga dosa keampunkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Kau buka pintu-pintu rezeki dan kurniamu ya Allah, di langit dan bumi ya Allah. Kau menghantar pertolongan-pertolongan-Mu ya Allah, dan turun-turun-Mu ya di langit dan bumi ya Allah. Ya kami berikan kelezatan lah, bertambah kami syukur padamu ya Allah, bertambah nikmat kami padamu ya Allah. Ya Allah, ya kami, Kau jadilah anak-anak kami ya Allah di sini ya Allah, anak-anak yang soleh, anak Allah yang terpelajar ya Allah. Kau curahkan hati mereka ya Allah, mereka juga mengamal tujuh sunnah Rasul ya Allah. Kau curahlah fikiran mereka ya Allah, mereka datang ke sekolah ya Allah, hati mereka tenang, fikiran mereka terbuka ya Allah, mereka dapat menimba ilmu penuh dengan kekuatan ya Allah, mereka belajar cemerlang ya Allah, menjadi hamba-hamba-Mu yang memenangkan agama-Mu ya Allah, yang hamba-hamba-Mu yang menggembirakan hati kami, ibu bapa mereka ya Allah, dan guru-guru mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, apa yang kami minta ini ya Allah ya Rabb terlalu kecil bagi-Mu ya Allah, terlalu kecil bagi-Mu ya Allah, terlalu kecil bagi-Mu ya Allah. Maka janganlah Kau susahkan kami dengan menahan apa yang kami minta ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hari ini ya Allah, mudah-mudahan Kau berilah rezeki kepada kami ya Allah, dapat kami menginfakkan surau ataupun apa yang sebaiknya ya Allah di sekolah rendah terkumpul hari ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mungkin surau ini tempat anak-anak kami beribadah, anak kami berdoa, anak kami berdoa. Masya Allah ya Rabb, kami benar-benar ingin kembali padamu ya Rabb, benar-benar ingin kembali padamu ya Rabb. Ampunlah segala dosa-dosa kami yang lepas ya Rabb. Kau jadilah kami ya Allah ya Rabb sebersih bayu-bayulah ya Rabb, sebersih kain putih ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, janganlah Kau hampakan harapan kami yang berkumpul di sini ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan ya Allah, pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan keberkatan ya Allah, pertemuan yang mendapat rahmat dan ridha-Mu ya Allah. Allah Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli alaihi amin Allah amin rabbal alamin. Masya Allah, jadilah anak-anak kami anak-anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, ijabahlah doa kami semua, ijabahlah doa kami kami. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah. Allahumma shalli alaihi. Allah Akbar. Sama ya Allah, masyarakat muslim sama ya Allah. Ya Allah, jadilah hari ini hari yang luar biasa dalam hidup kami ya Allah. Bila taufik hidayah luar biasa dari kami ya Allah. Walaupun amal kami sedikit ya Allah, tapi hari ini kami benar-benar ikhlas datang padamu ya Allah, mengadu padamu ya Allah. Kurangkan kami kekerilan kami ya Allah, jangan lupakan kami ya Allah. Berikan segala kami ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Jadi dapat tiap yang kami inginkan sekali pada Engkau ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah. Kami berseru untuk mentaati-Mu ya Allah, mentaati Rasul-Mu ya Allah, dan menolak agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Hari ni bukan kita nak tunjuk kat kawan kita, nak tunjuk kat doktor, kita nak tunjuk dekat Allah Ta'ala betapa kita ingin disayangi oleh Allah Ta'ala, dijagai olehnya, dia beri rahmat kurnia olehnya. Ini yang kita nak nyatakan hari ini. InsyaAllah detik-detik ini akan terus berulang. Puan-puan, murid pelajar berkatahi, guru, detik ini akan terus berulang. Terus berulang. Sebab kita sudah faham, ini cara kita menjalani kehidupan kita, dan keajaiban-keajaiban yang tuan-puan nak akan capai.